tadi tidak diganti, dihazaf tanpa ganti. Nombor 4 ni jisim sulasi, huruf asalnya dihazafkan dengan penggantian ta ta'anis. Okey, dalam keadaan itu macam mana nak tasghirkan kalimat tersebut? Contoh perkataan idatun. Idatun. Kan idatun, ta-nya itu merupakan elemen pengganti kepada huruf asal yang dihazafkan, iaitu wa'adun, adwaw. So apabila dalam keadaan begini iddah, apabila nak ditasghirkan, ini menuri an nusaghir hadha al-ism bi hadhihi al-halah, yajib an yurad al-mahzuf. Okey, yajib an yurad al-mahzuf inda tasghir. Mana yang dihazafkan? Kalau huruf asalnya huruf waw, kembalikan wa'adun. Dah kembalikan, baru kamu letakkan atas wazan wa'idun, wa'idun. Itu je step dia. Okey, nombor 4 tadi, sekiranya isim sulasi tersebut salah satu huruf asal yang dihazafkan dan hazafkan dengan penggantian, kembalikan juga yang asal. Maknanya bahasa mudahnya sama ada dengan penggantian ke tak penggantian, balikkan semula boleh tak? Huruf asalnya baru kamu letakkan atau wazan tasghir. Itu bahasa kampungnya lah. Okey. Okey, tengok beberapa contoh lain. Sanatun. Asluha sanawun ataupun sanahun. Okey, wa yurja' atau yuraddu inda tasghir, dikembalikan ketika mana ada tasghir itu al-harful mahzuf. Mana harf mahzufnya? Al-waw ataupun ha tadi kan? Okey. Sunaihah ataupun sunayyah. Waw itu dikembalikan kemudian digantikan dengan ya. Okey. Kemudian ditambah wa ta'al majrur fil ism musaghar li ta'nis wa laisa li ta'wid. Okey, tak yang diletakkan selepas elemen tasghir tersebut untuk menunjukkan dia tak ta'nis, bagaimana yang asal sanah. Begitu juga dengan perkataan bintun. Bintun. Ma asluhu? Ma asluha? Atau ma asluha? Bintun. Ma asluha? Ma asluha? Banawun. Ba? Ma asluha? Banawun. Banawun. Okey. Bin. Kalau muzakkar bin. Kan banun bin. Kemudian bint. Benet. Kalau Arab panggil benet. Benet. Dia tak bint. Itu kenapa benet? Yang tu kena belajar sistem suku kata. Sorok tidak membincangkan benda tu. Okey, benet ataupun bint. So bint ataupun bin, kita Melayu kan, ataupun dia punya keunikan Melayu Islam di Malaysia ni, perkataan bin dan juga binti itu diletakkan dalam IC. Ada tak nama antara nama kamu yang tidak letakkan bin dengan binti kat IC? Tak ada. Tak ada. Dibenarkan tak kalau tak letak? Tak ada pengalaman, tak ada anak lagi. Okey, dibenarkan tak agak-agaknya kalau tak nak letak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia melambangkan Melayu ke melambangkan agama? Agama. Okey, kalau orang Cina yang beragama Islam, dia bin tak? Kalau bapaknya Muslim. Bapaknya pun memang convert kepada Islam. Bin tak? Bin. 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 Oh, pasti. Kamu main agak-agak. Agak-agak Ustaz. Agak-agak Ustaz. InsyaAllah. Okey. Dia antara keunikan Malaysia ni, kadang perkataan itu untuk menunjukkan sama ada identiti ke agama yang dianuti ataupun bangsa tersebut lah.
Kan contoh dalam konteks kita yang biasanya binti itu dibubuh dekat kita punya IC untuk menunjukkan bangsa Melayu dan disinonimkan dengan Islam. Ustaz tak tahu kalau contoh orang Melayu itu murtad, dia tukar ke bin. Maksudnya di delete ke bin tu. Ustaz pun tak tahu. Tak kan? Yang ditukar adalah status agama tu je. Jadinya bin dengan binti itu lebih ke arah kemelayuan, Melayu, tetapi oleh kerana Melayu itu ditakrifkan dalam perlembagaan Malaysia. Kamu belajar tak dalam subjek apa subjek wajib universiti tu? Kenegaraan ada tak? Kenegaraan? Tak ada. Maksudnya even kamu mana subjek lah yang berkaitan tentang perlembagaan Malaysia, bagaimana, apa maksud Melayu contohnya? Maksud Melayu adalah orang yang betul Melayu dan Islam. Kalau Melayu bukan orang Islam, maknanya identiti Melayunya bukan orang Melayu lah. Kalau pentakrifan perlembagaan begitu, maknanya dia bukan orang Melayu dah. Tak tahu orang apa. Okay, so satu. Dan nombor dua, Islam tu maknanya oleh kerana dia rapat dengan bahasa Arab lah. So itulah sakibaki ataupun beberapa word yang bahasa Arab yang ada dalam kad pengenalan di Malaysia, Bitaqah Syakhsiyah. Keunikan yang ada dekat Malaysia. Kemudian keunikan yang lain, kalau sama ada kamu tahu atau tidak tahu, kalau nama kamu Muhammad, kat sini berapa orang yang nama Muhammad? Cuba angkat tangan sikit. Yang nama Muhammad angkat tangan. Tanpa melihat bagaimana kamu eja nama Muhammad tu. Cuba angkat tangan. Seorang. Nama Muhammad. Angkat tangan. Tak apa mengira cara eja. Ramai kan? 5 lebih. 6. Okey Kalau sekarang kamu tidak boleh mengeja nama kamu dengan MOHD. Tidak dibenarkan. Mahupun MUHD. Tak boleh. Cuba try. Cuba kamu buat. Kalau kamu ada anak nanti, daftarkan anak kamu, saya nak MOHD. Tak boleh. Walaupun itu kan hak saya. Tak boleh, dia kata. Itu bukan hak kamu nak pilih, dia kata. Dia kata kena eja sama ada Muhammad ataupun Muhammad. Ustaz pun tak tahu dia benda panduan mana dia ambil, tak tahu. Okey, sebabnya ada Muhammad, ada Muhammad, ada Muhammad. Lepas tu kalau dia nak selaraskan, kenapa kata nama tu saja? Tu antara ruang-ruang yang boleh diperbaikilah. Kalau dari aspek di peringkat pendaftaran negara. Pendaftaran negara maknanya yang mendaftarkan nama-nama ataupun kelahiran semua kan dia melibatkan nama. So perlunya pemurnian pada pendapat peribadi Ustaz, pemurnian kalau kata nama tersebut merupakan kata nama yang ada asal usul Arab, bagaimana kamu nak menyusun ataupun memberikan satu garis panduan. Contoh nak mengeja nama Rabi'atul Adawiyah, macam mana Rabi'ah kemudian Al-Adawiyah ke ataupun Rabi'atul Adawiyah? Tak ada panduan. Tapi Muhammad ada panduan pula. Kan balik. Siapa yang buat panduan tak tahu. Padahal boleh saja kita eja MOHD. Nama Ustaz pun MOHD zaman-zaman dulu lah kan. Ada yang eja MOHD. Tapi zaman sekarang tak boleh. Tak boleh. Nama Muhammad juga kena eja penuh. Sama ada Muhammad double M ataupun 1M. Kalau ikutkan betul-betul, macam nama Khairul Sabirin lah, itu yang betul. MUHAMMAD. Tak boleh MO. Tak boleh Muhammad, tak boleh. Kalau nak betul-betul ejaan secara apa, itu dipanggil ejaan kitabah sautiyah. Jadi tak ada, dia macam bela-bela. Kerja gini, kita gini, no. Tak boleh macam tu, dia kena ada sistem. Dan kita pun cendekiawan pun ramai, kenapa tak guna? Okay. So rugi. Tu sebagian mulahazah untuk bin tadi binti. Kemudian bagaimana bin dengan binti itu untuk kita boleh ditasgirkan.
bintun. Jadi ta sebut-sebut seolah-olah untuk memberi petanda ta itu merupakan ta'nis. Bukan ta itu ta asal. Bintun. Binti. Boleh tak kat sini kamu mau letak bintu? Anis Farhana bintu Muhammad Khairuddin. Kenapa binti? Semua binti. Tak ada panduan kan? Kita main ikut je. Dan tak boleh binit, tak boleh. BINT saja tak boleh. Kena ada I juga. Sebab kita tak ada panduan. Kita ikut turun-temurun gitu. Jadinya pendapat Kepada Ustaz, dia kena ada satu panduan yang jelas. Dan kita ramai je sekolah-sekolah yang bidang bahasa Arab tapi tidak digunakan dengan sebaiknya lah. Okey. So, balik kepada naudillah mawdu'ina at-tasghir. Bintun. Law aradna an nusaghir hadhihi al-kalimah yajib an na'rif هل هذه الكلمة أو هذه الحروف الثلاثة أصلية كلها أو هذه التاء علامة للتأنيث بمعنى هناك حرف ثالث محذوف أصلها بناون ولذلك إنما يصغر يرجع أو يعد أو يرد الحرف المحذوف بنيوة Bunaywun. Kemudian oleh kerana dia bintun untuk menunjukkan lita'nis bunaywah lah. Kemudian bunaywah al-hadhil waw qulibat ya'an, bila ditukar menjadi ya, ada perjumpaan iltiqa ya'an al-ula sakinah wasaniyah mutaharrikah udgimat. Bila berjumpanya dua huruf yang sakinah, dua huruf ya, pertama mati, mana dua huruf yang sama, pertama mati dan yang keduanya berbaris, maka idgham. So menjadi bunayyah. Lit ta'ni muannas ya bunayyah. Kalau muzakkar ya bunayyah. Wadih? So kat situ dia berlaku proses apa? Amaliyatut tasghir wal qalb. Okey, amaliyatut tasghir wal qalb. Ada elemen proses pertukaran tasghir dan juga pertukaran huruf. Misalnya bunaywah jadi bunayyah. Kenapa? Yang itu kamu tak belajar dalam surah klasik. Dipanggil satu konun, panggil konun mumatsalah. Mumatsalah mudbarah. Panggil konun mumatsalah mudbarah muttasilah. Ada satu undang-undang yang mengawal selia bagaimana waw itu, kenapa menyebabkan waw itu ditukar kepada ya. Kalau dalam surah klasik dia begitu ke tidak? Tidak. Begitu qalbul waw ya'an. Kenapa? Entah gitu. Tukar waw yang ya. Kenapa? Entah. Okey. So nak belajar lebih lanjut mungkin kamu boleh dapat dalam linguistik. Itu pun sekiranya kalau tenaga pengajar tersebut dia kaitkan dengan linguistik Arab lah. Okey, in kana al-ismu thulathi. Okey. Khamisan. Sekarang mazilna fi tasghir al-ismu thulathi. إن كان الاسم الثلاثي قد حذف منه بعض أصوله وجيء بألف الوصل في أوله يرد الحرف المحذوف وتحذف ألف الوصل. مثل كلمة اسم ما أصله اسم؟ اسم ما أصله؟ ما أصل الكلمة اسم؟ هذه الألف الوصل هنا ليس أصلية. أصله ماذا؟ سمو أو وسم، يعني pun khilaf. Okey, ini ikhtalafa fihi al-ulama al-basriyun wal kufiyun. Okey, yara al-basriyun basriyun sumu. Okey, yara al-basriyun anna asl kalimah isim asluha madza? Sumuwun. Mana sumu? Mana sumu? Mana sumu? Mana sama? Mana sama? As-sama langit. Kamu masuk sumu. Kamu masuk sumu. Langit itu tinggi ke rendah? Tinggi. Nah, itu masuk sumu asalnya. Tinggi. Tinggi. Bahasa kita langit lah. Bagi langit tak ada rendah. Sebab sumu itu asalnya sumu.
Okay, sumu. Sumu ayat dulu adalah al-ulu, menunjukkan kepada tinggi. Itu pendapat Basriun. Kufiyun tak kata gitu. Kufiyun mengatakan ismun tu asalnya bukan sumu tetapi wasamun, wasam, iaitu tanda alamah. Maknanya alif itu bukan gantian kepada waw selepas sumu tetapi waw yang berada pada awalnya iaitu maksud alamah, wasam. Itu kufiyun. Ala kulihat. Kodiah asal tak asal ni, kodiah macam nak tentu antara ayam dan telur mana asal. Macam pernah tanya kan sebelum ni kan, mana antara ayam dan telur mana lagi asal. Macam gitulah soalannya. Isim ni sumu ke ataupun wasam. Bergantung pada kamu punya pendalilan. Tapi tak boleh nak buktikan secara konkret yang tidak boleh disangkal lah. Okey, ala kulihal, alif kat sini merupakan bukan asal. Bila walidhalik hunaka harfun asliyun mahzuf. So, kaedahnya, mana-mana kaedah, bila huruf yang asal itu dihazafkan, balikkan semula. Yuraddu atau yurja'. Bila dikembalikan, alif wasal tadi yang just untuk menggantikan yang dihazafkan, so digugurkan lah. Dah tak perlu bila dipulangkan balik yang asal. So, yang pengganti jadi kita apa? Bye-bye. Tak apa, aku tak perlukan kau. Itu bahasa kampungnya lah. Okay? So, selepas dia pulang, apa yang berlaku? Dah pulang barulah kamu letak dekat wazan fu'ailun tu. Asalnya apa? Kalau asalnya subuh, so dia akan jadi apa? Sumayyun. Asalnya sumu. Sin mim waw, sumuwun kan? Itu yang asal. Okey dah. Kita dah tahu asal, dah kembali ke yang asal. Dia kata barulah kamu letakkan dalam wazan tazkir iaitu ala wazan fu'ailun. So jadi apa dulu asalnya? Sumuyun. Sumuyun. Okey, kemudian baru menjadi waw itu ditukar menjadi ya, baru jadi sumuyun. Kemudian kita tak bagi tahu. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu. Okey, sumuyun menjadi sumuy. Okey, tetapi kat sini pula Sumaywun, asalnya Sumaywun dia apa? Sumayyun. Atau wazan fu'ailun kan? Sumaywun. Okey, ba'da dhalik qulibat hadhihi al-waw ya'an liqaulil mu'talah kama qulna fa asbahat Sumayyun. Wa kadzalika ibn. Ibn asalnya apa? Ibnun. Asalnya apa? Ibn. Kalimah ibn ma asluhu bana Bunwa. Banawun lah, sama tadi, banawun. Alif kat sini dia macam untuk memungkinkan disebut perkataan tersebut. Okey. Manakala tadi ta binit tu menunjukkan ta'nis, so asalnya banawun. So bunayun. Kemudian baru ditukar waw tu jadi ya, barulah jadi bunayun. Wadih? Okey, ikana lismu thulathil muradu tasghiruhu muannatsan. Bila alamah ta'nis, kalaulah kata nama tersebut itu alismu thulathi itu yang hendak ditasgirkan merupakan muannas tanpa ada tanda-tanda muannas. Tanda muannas ada apa? Dah belajar belum alamah tu ta'nis? Tazkir belum Kita belum belajar Yang surah. Okey, kan ada 3 kan? Salah satu dia tak. Salah satu tu yang famousnya lah, walaupun ada lagi banyak tanda. Okey. So kalau dia kata nama itu muannas tanpa ada tanda ta'u ta'nis, wajaba ilhaqu ta'nis bih. Misal kalimah darun. Darun muannas atau muzakkar? Darun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Apa ni muannas atau muzakkar? Darun. Muzakkar atau muannas?
Muannas. Muannas majazi, muannas. Walaysa lahu alamat min alamati ta'nis. Udhunun, muannas atau muzakkar? Muannas. Ainun. Ainun, muannas atau muzakkar? Muannas. Okey, muannas. Hadi keluar muannas majazi. Laisa lahu madza? Okey. Baru-baru ini terbaca kat Facebook lah. Luahan antara luahan ayah. Seorang ayah yang mengajar anaknya bahasa Arab. Macam ni, jika kita nak mengajar budak kecil, konsep muzakkar muannas. Adakah kita terlintas dalam kepala otak kita bila kata muzakkar muannas laki perempuan? Siapa yang terlintas dalam kepala otak muzakkar muannas tu menggambarkan jantina laki dan perempuan? Angkat tangan. Saya nak tahu, nak tengok. Ada tak dia gambar dalam kepala otak kita memang muzakkar muannas tu jantina laki, jantina perempuan. Okey, syukran. Itu kebiasaan yang timbul. Tapi kalau kamu faham bahasa dengan cara begitu, kamu akan sangkut nanti. Okey. Apabila ulama meletakkan muzakkar muannas, bukan merujuk kepada alat kelamin tu yang ada jantan dengan betina. Cuma ianya rentetan daripada apa yang berlaku dalam alam semula jadi itu asalnya ada berpasangan di antara jantina lelaki dan perempuan. Okey, itu settle. Itu dalam alam biologi begitu. Dalam alam, maksudnya dalam penggunaan bahasa, ketika mana nak mengungkapkan benda itu, dan kalau benda itu memang melibatkan ada alat kelamin jantan dengan betina, okey. Sekarang ni ada beberapa penggunaan bahasa di antara bahasa Arab yang tidak boleh dikaitkan dengan elemen alat kelamin jantan dengan betina, tetapi dia tertakluk juga muzakkar dengan muannas. Kat situ kamu akan sangkut dan budak dia tak akan boleh menerima rasional tersebut. Itu masalah. Contohnya darun. Macam mana bilik boleh kata dia lelaki perempuan? Macam mana kamu kata dia perempuan? Kamu nak rasionalkan macam mana? Boleh tak? Tak boleh ya? Susah kan? Memang tak boleh. Apa rasionalnya? Matahari Syamsun. Macam mana Syamsun tu boleh kata dia mak atau apa ni, dia ni wanita, apa ni, jantina perempuan? Dia tidak ada kaitan dengan jantina lelaki perempuan. Itu kena faham konsep tu supaya konsep itu bila kita sampaikan kepada orang ataupun kepada kanak-kanak yang berfikir, dia boleh menerima ataupun memahami itu dengan lebih ni. Begitu juga kalau kamu belajar adat ma'dud. Pernah belajar adat ma'dud tak? Pernah kan? Okey, adat wahid wasnain, ma'dudnya sekian, kena ikut. Kalau 3 sampai 10, ma'dudnya kena macam mana sekian contohnya kan. Dari segi mukhalafah dengan muwafaqah. Contohnya kalau 3 sampai 10, dia kata kalau adatnya muzakkar, okey, kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas, betul tak? Tazkirul adat wa ta'nisuhu. Betul. Masuk akal tak topik macam tu? Ungkapan macam tu. Macam mana bilangan kamu boleh jantinakan dia lelaki perempuan? Adakah adat muzakkar, adat muannas? Itu kalau pelajar tu berfikir. Kalau pelajar tu jenis tak berfikir, kamu selamat tak ditanya begitu. Faham tak? Tapi Ustaz sebagai seorang dalam bidang yang mengkaji benda tu tak logik. Tazkir ta'nis wa ta'nisuhu memang tak boleh dijelaskan apa kaitan dia. Adat mana mungkin ditazkir, mana boleh ta'nis. Jadinya apa Ustaz? Kalau bukan, kita akan katakan wujudu ta' wa adamihi. Kewujudan tak dengan ketiadaan tak itu saja, tidak ada kaitan dengan muzakkar dengan muannas.
Sebab tak rasional langsung. Kau berkata adat ni muzakkar, adat muannas. Mana ada bilangan itu muzakkar dengan muannas? Itu ada beberapa topik nahwu yang perlu dilihat semula, yang kalau diperhalusi memang memberi kesan dari aspek pendidikan itu sendiri. Kalau sebabnya kita ni generasi yang berfikir, dan kalau yang Ustaz baca dekat Facebook tu, anak dia umur dalam berapa tahun? 9 tahun, 9 ke 10 tahun dah tanya benda tu. Maknanya dia dah ada kemampuan bertanya tentang rasional, kenapa dia kata gitu. Okay, kalau kamu pelajar peringkat universiti, tak berfikir ke arah itu, macam mana kamu nak jawab dengan soalan yang lebih advance? Okey, itu antara perkara yang seringan yang saya rasa perlu diberitahu kepada ni lah. Okey, kadang-kadang tadi muzakkar dengan muannas kan? Okey. So tadi dia kata, kalau isim sulasi itu muannas yang tanpa ada alamat ta'nis yang dinamakan sebagai muannas majazi, maka apabila kamu nak tasghirkan dia, kamu kena bubuh alamat ta'nis, ta'ut ta'nis sebabnya muannasah. Saya jelaskan tadi segi aspek muzakkar muannas tu rasional kenapa dinamakan muzakkar muannas, bukan kaitan dengan jantina lelaki dan perempuan. Bahkan sebaliknya, kata nama yang ada adat kelamin lelaki tetapi ada ta'nis hamzah. Ada tak nama hamzah untuk perempuan? Huzaifah. Dia sangkut kat situ tau. Dia sangkut kat situ. Okay, so kena kefahaman kita dan juga olahan kita perlu diperbaiki supaya begitulah tak berlaku macam tu. Dia susah untuk kita nak rasionalkan benda tu. Okey, hunaka ba'dul asma. Okey, tadi dah dia. Okey, idza kana in kana al-ismu thulathi al-murad tadhkuru bi akhir ta'u ta'nis baqiyat ba'da at-tasghir. Idza in kana al-ismu al-thulathi al-murad tasghiruhu fi akhir ta'u ta'nis baqiyat hadhihi ta'u ta'nis ba'da tasghir. Wardah. Kan ada ta'u ta'nis kan? Dia kata selepas ditasgirkan pun kekalkan ta'u ta'nis tadi. Huraidah, syajarah, syujairah, mauzah, muwaizah, kittah, qutaitah, baqarah, buqairah, samarah, sumairah, kekalkan dia. Okey. Saminan, hunaka ba'dul asma' allati asabha hasbun fi usuliha wa fayakunu ala thalathati ahruf. Itu kalimah hadin. Hadin huwaidun, da'in duwai'un. Okey, ada soalan? Itu kaifa yusaghar al-ism ats-tsulathi. وهناك الأسماء التي تعامل معاملة الثلاثي. ما هي؟ أولا كل اسم ثلاثي الأصول وهو مختوم بألف التأنيث المكسور، بمعنى هو الاسم مكسور، اسم ثلاثي مكسور. حبلى، أوكي، حبلى يصغر على وزن فعيل، أوكي، حبيلى، بشرى، بشيرى. Okey, wakadzalika kullu ismin thulathi al-usul wa makhtumun bi alif at-ta'nis al-mamdudah. Sahra, Suhaira, Hamra, Humaira. Maknanya tengok, Sahra tu sulasi ke ustaz? Dia memang dia sulasi dan dia berakhir dengan alif dan hamzah iaitu isim mamdud. Maka macam mana tasghirkan dia sebagaimana isim sulasi. Fu'ail tu. Okey? وكذلك كل اسم ثلاثي الوصول مختوم بألف والنون الزائدتين وهو صفة على وزن فعلان للمذكر وفعلان للمؤنث وكذا فيذكر على وزن فعيل عطشا مطيشا. اوكي، عطشا مطيش، حيران هييران، اوكي، سكران سكيران. وكذلك كل جمع تكسير على وزن أفعال. Okey, jamak taksir killah lah. Af'al, a'na, u'ainak. Okey, ashab, usayhab, ajmal, ujaimal, afras, ufairas, anhar, unaiha. Idzan arba'at asma' allati tu'amal mu'amalat ats-tsulathi fi at-tasghir. Okey, hal hunaka su'alun fima yakhus tasghir al-ism ats-tsulathi qabla an nantakil ila tasghir al-ism ar-ruba'i? Ada soalan?
Okey, tasghir al-ism ar-rubai. Uridu wahidan minkum an taqra'u an yaqra' hadha al-faqrah. Man yurid an yaqra'? لا أحد أو أختار. نعم أستاذ. تفضل. تصغير الاسم الرباعي. مم. تختص صغار وعيد تصغير ما هو رباعي من الأسماء، ويمكن تنظيم ما يتصل بتلك الأسماء حين تصغيرها كما يأتي. الأول يجب ضم أول حروف الاسم وفتح ثانيها وزيادة ياء ساكنة بعده تسمى ياء تصغير، وكسر الحرف الواقع بعدها إن لم يكن مكسورا ويؤدي هذا. وكسر الحرف الرابع. وكسر الحرف الرابع. وكسر الحرف الواقع بعدها إن لم يكن مكسورا ويؤدي هذا إلى إنتاج صيغة فعيل نحو جعفر ودعيفر، خنجر وخنيجر، منزل ومنيزل، أقرب وقيرب. أقرب أو أقيرب. أوكي. هذا تذكير الاسم الرباعي على وزن فعيل بمعنى بفتح أولي وفتح ثانيه وبزيادة ياء ساكنة ثم كسر الحرف الواقع بعدها إن لم يكن مكسورا. هذا لماذا؟ للاسم رباعي. ثم إن كان الحرف الثالث في الاسم الرباعي حرف مد مثل كلمة سحاب، انظر الحرف الثالث وحرف إلا الألف، وجب قلبه ياء حين تسكين. So bila alif itu بعد قلبت الألف ياء وكذلك مع زيادة الياء الساكنة للتصغير حدث ماذا؟ حدث الإدغام. سحيب. اوكي، سحاب سحيب، عفوا سحيب. عجوز أجيز، بعوض بعيد، ظريف زريف إلى آخره. سمير سمير. هذا هو الاسم رباعي. اوكي، تسجيل الاسم رباعي. ثم ما الأسماء التي تعامل معاملة الرباعي؟ أولا كل اسم ثلاثي مزيد بحرف واحد للإلحاق، مثل كلمة جدول. وأين كلمة جدول؟ جديول، كوكب، كويكب. ثانيا كل اسم لاحقته تاء التأنيث بعد 4 أحرف، مثل كلمة مهبرة، محيبرة. ثالثا كل اسم لاحقته ألف التأنيث الممدودة بعد 4 أحرف، خنفساء. كلمة خنفساء اوكي يصغر على وزن خنيفساء. اوكي، وعيل وعيل زين، خنيفساء، قرفصاء، قريفصاء. وكذلك كل اسم هيكون الألف والنون بعد 4 أحرف، زعفران. اوكي، زعفران يصغر زعيفران. اوكي، زعيفران. مهرجان، مهيرجان، فالمهيرجان. كل اسم رباعي معنث غير مختوم بالتاء التأنيث ولا تلحقه التاء عند تسجيله سعاد سعيد، زينب زيينب، ناهد ويهد، سوسن عفوا سوسن، سويسن، فاتن، ويتن. Ada kat sini nama Fatin ni, ramai nama Fatin kat sini. So tasgir nama Fatin apa? Huwaitin. Hajar. Okey, Huwaidir. Ada nama Hajar kat sini? Ada ke? Kullu ismin haikat utiya'un nasab ba'da 4 a'ruf nahu abqari. Okey, kullu ismin haikat uya'un nasab ya'un nisbah ba'da ahruf ba'da 4 ahrufin nahu abqariyyin, afwan abqariyun, ubayqari. Okey, ubayqari.
دمشقي دميشقي. هذا هو تصغير الاسم الرباعي، وكذلك تصغير الأسماء التي تعمل معاملة الرباعي. الآن ننتقل إلى تصغير الاسم الخماسي. كما تعلمون على أنه على وزن فعيل. فعيل بمعنى إن كان الحرف أولا، إن كان الحرف الرابع، إن كان الحرف الرابع من تلك الأسماء حرف لين أي حرف إلا يقلب ياء، إن لم يكن ياء هنا التسكين. مثلا كلمة مفتاح، مفتاح خماسي، مفتاح. ماذا حدث هنا؟ قلب الواو هنا لأن حرف الرابع حرف اللين، ولذلك قلبت هذا الألف أو هذه الألف ياء. مفتاح. kemudian جاء على وزن فعيل فصار مفيتيح. سلطان سليطين. منشار منيشير إلى آخره. ثانيا إن كان الاسم حروفه الخمسة أصلية وليس الحرف الرابع منها حرف اللين، حذف الضعيف منها ويصغر الاسم على وزن فعيل نحو سفرجل. So kelima huruf ni adalah asal asliyah, bukan ada zaidah. Kelimanya sin, fa, ra tu jim dan lam merupakan huruf asliyah. Dan huruf yang keempat bukan huruf lin, harful lin. Maka dihazafkan huruf yang dhaif. Huzifat dhaifu minha. Huna madha? Lam. ويصغر على وزن فعيل فسفرجل سفيرج فرصدق فريزد أو فريزق هيزبون هزيب مهرنجم فريجم. ثم يجوز زيادة الياء قبل الآخر عوضا عن المحذوف بشرط ألا يكون قبل آخره ياء. لذلك نقول في التصغير الأسماء السابقة سفيريج، بمعنى يمكن أن يأتي اسم التصغير الاسم المصغر لهذه الكلمة على نمطين أو على وزنين، فعيل أو فعيل. إن كان الاسم على 5 أحرف ومعها حرف زائد فبلغ عدد الحروف للاسم 6، حذف الحرفان الخامس والسادس ويصغر الاسم على 4 أحرف حسب فقط. ومن أمثلة ذلك عندليب. انظر عندليب berapa huruf tu? 6. Ain, nun, dan lam, ya, ba. Dikata apa? Hazafkan. Ini huzif al-harf al-khamis was-sadis. Aina al-khamis was-sadis al-ya' wal ba. Maka dah letakkan huruf yang kelima dan 6, baru datangkan atas wazan fu'ail, unaidin. Ankabut, unaikib. So dihazafkan dulu huruf yang kelima dan keenam, baru kamu letakkan atas wazan isim tasghir. Wa yajuzu ziyadati qabla al-harf al-ain lidhalik unaidil. Boleh atas wazan dua wazanah sama ada fu'ailun atau fu'ail. In kana al-ismu ala 7 ahrufin yatimu tasghiru ala tariqi hasbi ma huwa awla bidhalika duna ghairihi nahwu istikhraj والتصغير تخيرب استضراب تصغيره تضيريب انطلاق نطيلي. وقد أبقينا التاء والنون. أين التاء وأين النون؟ لأن غيرهما أولى بالحذف. الآن هل هناك من سؤال؟ هل من سؤال؟ Ada soalan? Ada soalan? tasghir ma thanihi harfa atau tasghir ma thanihi harfu illah. Man yurid an yaqra hadhihi
Okey, Asma Nusaifah iqra'i. تصغير ما ثانيه حرف علة حين تصير الاسم الذي ثانيه حرف علة يرجع حرف علة إلى أصله إن كان منقلبا عن أصل ويبقى إن كان أصليا كما يأتي. Iqra'i. نعم أستاذ. Iqra'i. تصغير ما ثانيه حرف علة كمل حرف العلة أصله واو. حرف علة أصله واو نحو غار وغوير Gharun tasgiruhu huwairun. Okey. باب وبويب طي وطوي ميزان ومويزين ديوان Mizan ودواوين. tasgiruhu muwaizin. Diwan tasgiruhu duwaiwin. Okey, thaniyan. حرف علة أصله ياء نحو ناب ونييب. Okey, nabun tasgiruhu nuyaibun. Kan? Nuyaibun. Muqinun tasgiruhu ميقن قادة وغييته. Ghadatun tasgiruhu غييدة غييدة. Okey, thalithan. بقاء حرف العلة على أصله نحو سيرة وسييرة. Siratun buang wow tu, buang buat apa wow tak ada function tu. Wow menyibuk namanya. Buang semua wow menyibuk. Siratun tasgiruhu suyairah. Baca kena gitu. Siratun tasgiruhu suyairah. Au yusaghar ala suyairah. Rabi'an. إن كانت الألف زائدة للإلحاق بوزن فاعل قلبت واوا نحو طالب تصغيره طويلب شاعر تصغيره شويعر. Okey. هذا هو الأحكام هذا ما يتعلق ماذا تصغير ما ثانيه حرف علة. Sekiranya huruf yang kedua, huruf asal yang kedua itu merupakan huruf ilah pada muqalabah ataupun tidak. Okey. Ataupun okey, pada ketika itu bagaimana? Kata wazan fu'ailun dengan beberapa penggantian lah. Okey. Al-an tasghir ma thalithuhu harf illah. Tasghir ma thalithuhu harf illah. Ini huruf yang ketiga huruf illah. Tadi kita dah baca dah juga sebenarnya tadi. Okey, kitabun kutayyib, nabihun nubayyih. Okey, ya'an baqiyah duna taghyir wa in kana alifan, okey, wa in kana alifan aw wawan kudibata ya'an. Baru ditukar ya nak bagi tally dengan ya'u tasghir tersebut, ya'u tasghir yang datang sebelumnya. Okey, tasghir al-alam murakkab. Man yurid an yaqra tasghir al-alamul murakkab? Yalla bisur'ah. Man okey, Nur Hidayati, tafadhali. Tasghir al-alam murakkab. Saya Ustaz.
Tasghir ilmu murakkab. Al-ilmu murakkab Al-alam. Bukan al-ilmu, al-alam. Isim alam, isim alam. Al-alam. Al-alam al-murakkab tarkiban muzjian. Masjian. Al-alamul murakkab tarkiban masjian. Al-alam murakkab tarkiban masjian atau tarkib idafah. Yusagharu al-juz'ul ula al-awwal minhu hasab nahwi. Hasbu. Yusagharu al-juz'ul awwal minhu hasbu nahwi nanti dulu. Kama ta'lamuna min al-murakkabat hunaka al-alam murakkab. Misal kalimah KL Kuala Lumpur, Pulau Pinang, faham tak itu alam murakkab, kata nama khas yang berpadanan. Ada dua word. Pulau Pinang, Johor Bahru, Kelantan murakkab tak? Kelantan? Tak. Okey, lagi apa? Kuala Lumpur. Lagi mana? Johor Bahru. Johor Bahru. Al-Usta. Lagi? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Lagi? Kuala Terengganu. Terengganu? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu contohnya. Itu kata nama alam murakkab. Okey. So apabila alam murakkab terdiri daripada dua word, nak tasghirkan mana satu Ustaz? Nak dua-dua tasghirkan ke? Dia kata apa? Yusaghar al-juz'ul awwal minhu faqat. Mana yusaghar al-juz'ul awwal minhu hasbu. Hasbu sebenarnya faqat lah. Yang ditasghirkan adalah perkataan pertamanya sahaja. Contohnya ba'la bakka. Ba'la bakka. Okey, bu'ailabak. Hadramaut, Hudayramut. Okey, Hudayramut. Jadinya Hadramaut. Mana juzul awal? Hadra. Mana juzul tsani? Maut. So juzul awal saja yang terlibat dalam proses pentasghiran. Hudayr maut. Tak perlu Hudayr mu'aid. Wadih? Al-juzul awal faqat. يصغر الذي يصغر هو الجزء الأول إذا كان الاسم العلم مركب وهذا المركب مركب مسجيا. Ini panggil murakkab masjian ataupun murakkab idhafah. Murakkab idhafi. Contohnya perkataan Abdullah, kan nama orang Abdullah. Yang kita tasghirkan dia adalah juz'ul awal saja, maknanya perkataan abdu saja yang terlibat. Ubaidullah. Okey, al-juz'u tsani la yusaghar. Al-juz'ul awal faqat alladhi yusaghar fil ism al-alam al-murakkab mazziyan atau murakkab idhafiyan. Okey, wala yusaghar dalam murakkab mutarkib jumlah. Kasarnya juga ada mengenai tarkib murakkab jumlah. Dia kata nama yang murakkab jumlah, maknanya apa? Daripada kata kerja. Ta'abbatu syarra. Ta'abbatu syarra ni siapa ni? Itu nama ke fi'il? Siapa tu? Nama ke fi'il tu? Jadal haq. Nama ke fi'il? Nama. Jangan tertukar. Ini adalah kata nama khas, yang mana kata nama khas itu terbentuk daripada pembentukan ataupun gabungan kata kerja dan kata nama. Bila begitu, identitinya bertukar terus menjadi kata nama khas, dipanggil kata nama khas yang murakkab, yang mana murakkab itu terdiri pada jumlah. Biasanya jumlah fi'liyah, tetapi kita tak mengkategorikan dia merupakan fi'il, tapi kata nama khas. Persoalannya, siapa ta'abatu syarr? Ta'abatu syarran. Tak pernah dengar lagi syair dia. Dia seorang penyanyi.
Nanti pergi cari kamu pelajar sastra kan. Siapa tak baca syarah ni? Okey. Kita pergi ke alam kita. Ada tak orang Melayu yang menggunakan kata nama? Dia asalnya kata kerja, dijadikan kata nama. Ada tak? Dalam kalangan kita. Untuk bagi kamu mudah faham. Itu maksudnya alam murakkab, murakkab jumlah. Ada tak? Dalam bahasa kita. Daripada kata kerja tu, dia bagi nama anak tu menggunakan kata kerja. Ada? Mana ayat lah, ayat. Ada nama orang yang daripada kata kerja. Maksudnya ada. Okey. Tak tahu lah, mungkin ada kot. Ada tak? Rajinnya. Apa? Rajinnya. Ada nama orang rajinnya ke? Maksud Ustaz kata nama, kata ada ke? Maksud Ustaz? Sama yang tadi Ustaz. Maksud Ustaz dia kata kerja yang dalam bentuk ayat, terutama dalam ayat komplit. Contohnya jadal haqqu, itu kan jada fi'il madhi, al haqqu tu fa'il Ustaz. No, bukan macam tu. Itu kata nama orang. Okey, untuk mudah faham, Ustaz nak kena cari padanan bahasa Melayunya ada tak? Ini orang Melayu kita dinamakan anak dia dengan ayat. Kalau Yusri tak? Macam mana? Bukan. Ada tak? Kasim Selamat Ustaz. Kasim Selamat Kasim Selamat. So selamat tu kata kerja. Mungkin kalau kita menganggap selamat itu adalah kata kerja, nah Kasim Selamat contohnya kan. Nah, dia lebih kurang macam tu lah. Untuk memudahkan kamu faham apa maksud alam murakkab, yang mana murakkab itu jumlah. Okey? Jelas? Dalam keadaan itu, tapi kata kalau murakkab jumlah tak boleh ditasgirkan. Okey, sebabnya kenapa? Dia sangkutlah sebabnya yang juzuk awal tu fi'il, tak abata, jada fi'il. Macam fi'il boleh tak ditasgirkan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi memang tak boleh nak tasgirkan. Cuma nak tasgirkan. Okey? Tu je cerita dia. Okey, tasgir. Sekejap. Kemudian kita yang kita bincangkan sebelum ni, semua kata nama tu mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Okey, mufrad. Okey, sekarang ni kita nak mentasgirkan jamak. Boleh tak kita tasgirkan jamak? Boleh. Okey, tasgirul jamak. Siapa mana? Okey, Fatin boleh baca? Aina Fatin? Fatin ataupun Fatin? Bita awal bita. Kalau nama Fatin ni, kalau Melayunya. Orang Melayu kita ni. Tak. Ta dengan ke ta? Tak. Tahu beza ta dengan ta? Tanya uang nama Fatin. Nah, Ustaz. Oh, Ustaz. Oh. Ta ke ta Fatin? Oh, Ustaz. Kalau ta, ada ta tak? Boleh tak dengan ta? Lain maksud ke? Ada tak perkataan tu maksudnya? Tak ada. Ya ke? Ada. Ada. Maksud dia? Ada. Apa maksud dia kalau tak? Nama ikan. Apa? Kebaikan? Fitnah. Fitnah. Daripada fitnah. So
So kamu eja dengan bitak atau bitok? Bitok. Ustaz. Kalau bitok daripada fatana. Fatana, na'am. Okey. Okey, Fatin ikra'i al-tasghirul jama'. تصغير الجمع يصغر الجمع المذكر سليم وجمع مؤنث سليم على لفظه نحو زيدون Ala lafzi. زيدون في حالة رفع Ulang-ulang sekali. Yusagharu jam'ul mudzakkar salim wa jam'ul وزيدين في حالة muannas salim ala lafzihi. على لفظه نحو الزيدون وزيدون في حالة الرفع Az-zaidun, kalimah az-zaidun. Az-zaidun jamak apa tu? Az-zaidun. وزيدون Tak, zaidun tu jamak apa jenisnya? Mana jamak muzakkar? جمع مذكر Muzakkar apa? جمع مذكر سليم Okey, jamak muzakkar salim. Okey. Kena ingat kalau dia kata nama khas. Kalau kamu nak memusannakan Maaf dia, Ustaz, saya tak dapat dengar. tak dengar. Okey. Kalau jamak apa ni? Sekiranya kata nama khas, idza kana al-alam, idza aradtum an tusanniyahu aw tajma'ahu, kamu letak alif fi wal lam. Wadih? Kataan Zaid, kata nama khas ke kata? Wadih Ustaz. Okey, so bila kita kamu nak memusannakan dia untuk menjamakkan dia, kamu kena lebubuh alif fi wal lam. Apabila membubuh alif fi wal lam itu dah tak menjadi dah kata nama khas, merujuk pada sipulan tu. Okey, jadi az-zaidun. Okey, az-zaidun tu jamak muzakkar salim. So az-zaidun kaifa yusaghar hadhihi al-asma? Zuyaiduna. Zuyaiduna. Okey, Zuyaidun. Okey, Zuyaidun. Tu je. Kan? Zuyaidun. Lepas tu Zuyaidin tu dalam keadaan fi halatai an-nasbi wal jar. Okey, so ala wazan apa? Nasab wal jar. Ala ai wazan? Fu'ailun. Aidun. Fu'ail. Okey, yusaghar jam'ul kila ala lafzihi. Yusaghar صغر جماع الكلة على لفظه وأوزانه 4 أفعل أفعلة أفعل وفعلة. Okey, kamu keperasan, dia ni wazan jamak taksir kilah ke kasrah? Kilah. Okey, kilah. Kembang dah. Jadinya apabila ni tak ditazkirkan dia, bagaimana? Aklub contohnya. Aklub ukailib tazkir dia kan. Aq'ub ma tazkiruhu. Jadinya dia mengikut atau wazan mana satu? Al-ai wazan fu'ailun wala fu'ailun atau fu'ail. Ajribah jairibah. Atau wazan mana? Fu'ailun atau fu'ail. Fu'ailun. Okey, akfizah uqayfizah. Okey, salisan la yusaghar jam'ul kasrah 'ala lafzi li'anna at-tasghir yani okey, ni dah kita bincang tadi, kita jamak kasrah tak boleh ditazkirkan sebabnya tanaqud fil ma'na. Kata kaifa yadullu 'ala kasrah thumma nusaghiru. Okey? Okey, walakin idza aradna tasghira jam'il kasrah na'ti bil mufrad. Dia kata kalau kita nak mentasghirkan jamak kasrah, maka kita datangkan mufrad. Thumma yusaghar thumma yujma' jam'al mudzakkar saliman in kana lil aqil wa jam'al saliman in kana li ghairil aqil. Contoh syu'ara, ma mufraduha? Syu'ara, ma mufraduha? Ma yajma' jamak mudzakkar. Ma mufraduha
Syair. Syairun. Jadinya yang kita perlu, yang boleh ditasgirkan adalah mufradnya, iaitu syairun, syuwairun. So jamak dia baru kita jamakkan dia tu syuwairun. Tidak boleh syuaira, tak boleh. Maknanya kalau kita nak tasgirkan dia, tasgirkan jamak yang itu jamak muzakkar salim, bukannya jamak kasrah, jamak taksir kasrah tu tak boleh. Sebab dia tanakur fil makna, itu kaedah dia. Rijalun datangkan mufrad dulu, rujailun. Gitu cara dia. Okey. Iqra' raqam 4. Yusaghar أوكي. الصغر اسم جمع وهو ما دل على أكثر من اثنين ولا مفرد له من لفظه أو معناه على لفظه لأنها ليست بجموع الكسر. يصغر الاسم الجمعي. Okey. لأنها sekarang ni ليست بجموع الكسر. Okey, dengar tu. Okey, syukran ya Fatin. Okey. Sekarang ni Afwan Ustaz, lain sikit. okey, tak apa. Okey, sekarang ni ismul jama'. Ismul jama', bukannya jama'. Isim jama'. Okey, sebelum ni mungkin Ustaz pernah tanya, perkataan kaum mufrad ke musanna ke jama' kaum? Kaum mufrad atau jama'? Mufrad, jama' dia apa? Perkataan apa Ustaz? Kaum. Mufrad pada lafaz, jamak pada makna. Ha? Mufrad wala jama'? قوم. مفرد. نعم. ها؟ لفظا، يعني من حيث اللفظ مفرد، وهذا المفرد اسمه اسم الجمع. Maknanya apa? Dari segi min haitsul makna, dari segi makna perkataan ini merupakan ismul jama'. Kaum, perkataan kaum kan? Okey, kalau isim jama', kalau dia merupakan isim jama', macam mana tasgirnya? Macam mana tasgir dia? Diana laisat bid, okey. Yusaghar ala lafzihi. Musaghar ala lafzihi. Qaumun huwaimun. Rahtun ruhaitun. Mana rahtun? Jama'ah min thalathati asma'il asyara atau madun al-asyara. Okey, ruhaitun. Ibil ubaidah. Ghanamun gunaimah. Mana ghanam? Mana ghanam? Kuai. Oh, mana ghanam? Kambing. Mana? Kambing apa? Kambing kampung. Ghanam tu kambing apa? Okey. الآن ننتقل إلى تصغير الترخيم. اوكي، مرارة المصغر من الأعلام وشواذ التصغير، ثم تعديل بعض الكلمات المصغرة. الآن في أي ساعة؟ ما تبقى لنا تقريبا 30 دقيقة. اوكي، ada soalan tak? هل هناك سؤال؟ Ghanam BB saya. Apa? Ghanam. Ghanam. Mana ghanam? Kambing. Cuma kambing itu kambing macam kambing kita lah. Mana kambing yang ada kat Malaysia tu? Kambing mengembala. Cuma yang mana segerombolan. Kalau manusia tu kaum. Kan? Kalau kambing tu panggil apa? Sekumpulan kambing Kat Melayu je. Sekawan. Sekawan lah. Sekawan kambing Tak ingat lah. Sepuak.
Segeng. Mana satu Segerombolan. segerombolan. Segerombolan kambing ke, tapi lebih daripada seekor. Ghanam. Dan kambing itu sebenarnya kambing yang kita ada tu lah. Tapi kalau apa ni kambing ni, apa satu lagi tu biri-biri itu panggil khuruf. Sebabnya di negara Arab kebanyakan ni bukan ghanam, kebanyakan khuruf. Susah lah kalau nak jumpa yang ghanam ni. Okey, kecuali dan sebabnya mungkin khuruf ni lebih murah. Khuruf lebih murah membanding kalau ghanam ni jarang kita dapati di negara-negara Arab lah. Khuruf. Apa sih? Khuruf. Khuruf. Khara waw fa. Khuruf. Kamu type je khuruf. Buat nanti. Ini kambing yang apa ni biri-biri bulu. Kadang bulunya je tebal, isinya tak ada. So bila contohnya masa time berapa Idul Adha tu kan, dia orang Idul Adha contohnya raya haji kan, apa ni sembelih, dia tak ada pun panggil pergi ke masjid ke ataupun kumpul satu tempat untuk sembelih. Family dia je beli seekor dekat pasar tu, dia sumbat dekat apa tu kereta dia, sembelih dengan keluarga dia, makan sendiri, settle. Ataupun sembelih kat tengah, yang lebih buruk lagi, lebih teruk lagi, sembelih tepi jalan, sisa-sisa dia buang tepi jalan, 2-3 hari memang bau. Beberapa tempat dia buat sikap macam tu lah, agak kurang ni sikit lah. Itu di negara Arab punya cara lah. Tapi contoh kalau macam pelajar Malaysia tu dia buat apa, dia buat ni, yang best ni kat sana, kalau pelajar Malaysia dia akan suruh kita sembelih sendiri. Dia akan sembelih sendiri. Jika kalau pelajar Malaysia ni kalau ada yang tak pernah menyembelih, Ustaz tengok macam kesian pula tengok kambing tu. Bayangkan pisau tu banyak kali diulang kat leher, padahal dia mati dah. Ataupun memang tak payah dah, maknanya benda yang urat yang wajib untuk ni dah cukup dah. Tapi mungkin pelajar tu je macam tak yakin kan, dia dah mati betul ke tak, urat yang sepatutnya dia ni dia main jolok je dah kan, main tolak je. Tapi itulah proses belajar lah, mana peluang yang ada. Peluang yang ada untuk melakukan apa yang ibadah korban dengan sendiri dan kendiri. Okey, tasghir at-tarhim. Tasghir tarhim. Apa yang kita dah bincangkan, ma taqaddama lana anwa'u tasghir wa kayfiyatu tusaghir al-asma fima salaf وتغيير الأصلي. هناك تصغير آخر يسمى تصغير الترخيم. الذي ما المراد بتصغير الترخيم؟ هو تصغير الاسم الذي يحتوي على بعض الحروف الزوائد بعد تجريده منه بحيث لا يبقى إلا الحروف الأصول، وله صيغتان فعيل dan juga fu'ailun. Okey, bagi contohnya mudah. Mana terus bagi contoh kan. Contoh kita ambil perkataan contoh yang diberikan kat sini apa? Hamid, Hamad. Ada tak nama kamu Hamid? Hamid ada Hamid? Tak ada. Hamad ada Hamad? Tak ada. Ahmad? Ada. Muhammad? Ada. Mahmud? Hamdan? Okey. Okey, sebelum saya terangkan. Ini adalah salah satu cara untuk memberi nama anak. Maksudnya, bagi nama anak menggunakan root word yang sama. Siapa ada kat sini family dia buat begitu? Semua adik-beradiknya root word yang sama semua. Siapa ada? Siapa yang buat begitu? Angkat tangan. Ada tak yang buat kat situ? Buat macam tu. Adik-beradik semua kan? Root word yang sama semua.
Macam Sobirin, adik-adik sama tak nama? Maksudnya root yang sama ke berbeza? Lagi tak beza tak? Ha? Beza ke sama? Berbeza? Bukan beza, maksudnya tak ada. Beza. Kalau siapa? Asma Nusaibah? Adik-adik semua sama tak? Ada menggunakan root yang sama ke atau berbeza? Beza-beza. Okey. Setakat ni Ustaz macam tak pernah jumpa lagi lah. Tak tahulah, mungkin ada tapi jarang lah. Okey, tapi bila kita dalam Malaysia ni kan, kita dalam konteks Melayu ni, biasa siapa yang meletakkan nama? Mak ke ayah? Nak elak mengantuk. Ha? Ayah ke mak? Yang kuasa meletakkan nama. Maksudnya yang di apa ni, yang mendesain, memilih. Ayah. Ya. Ya. Ayah kot. Ayah rasanya. Ayah setuju je. Ya ke? Kalau Ustaz tak. Ustaz bagilah cadangan apa pun, dia tolak. Maksudnya dia kata dia punya hujahnya dah 9 bulan saya yang menanggung. So hak saya nak bagi nama apa. Contohnya begitulah. Jadinya hak penamaan itu seolah-olah berada pada tangan mak. Contohnya begitu. Okey, tak apa, itu isu lain. Isu mana siapa yang bagi nama itu isu lain. Apa yang saya nak tengahkan adalah antara idea yang boleh dibuat adalah memberikan nama anak menggunakan root word yang sama dengan pola-pola yang berbeza, maknanya mustaqat yang berbeza. Maknanya contohnya kita contoh dalam buku ni kan, maknanya saya nak namakan anak-anak saya semua nanti semuanya root word daripada ha mim dal. Dia tak akan lari daripada tu. Ini menunjukkan bahawa ini family kita. Tapi Melayu susah. Melayu memang tak akan buat macam tu lah. Kalau ada boleh tunjuk ke Ustaz. Tapi setakat ni Ustaz tak jumpa lah. Ustaz sendiri pun Ustaz tak buat macam tu. Kalau nak buat pun tidak dipersetujui. Okey, Hamid. Contohnya daripada Hamid, Hamad, Ahmad, Mahmud, Muhammad, Hamdan. So semua ni ada berapa? Ada 6 ke 5? 6. Contohnya 6 kan. Walaupun ada lagi, boleh kita bentuk lagi. Okey. Dia asal dia apa? Dia punya root jazrul kalimah. Jazrul kalimah dia apa? Ha mim dal kan? Ha mim dal. Okey. Dia kata untuk kita mentasgirkan kata nama yang pelbagai ini, tetapi root wordnya yang sama, kita hanya boleh mentasgirkan root wordnya sahaja. Pada ketika itu baru dikatakan dinamakan sebagai tasgir apa? Tarkhib. So daripada je mentasgirkan yang berbeza-beza, Uhaimid ke, Muhaimid ke, kan? Humaidan ke. So dia menggunakan tasgir Humaid terus. Iaitu dia mentasgirkan aslul kalimah ataupun jazrul kalimah. Okey. Mi'taf. Huruful usul mana? Ain tafa kan? Ain tafa. Tasgirnya apa? Utaif. Muntalikun. Masduhu ta lam qaf tulaik. Azhar kan Zahra. Azhar. Za'ara Zuhair. Aswad Suwaid. Harith Haratha Huraith. Wadih, hadha yusamma tasgirut tarkhim. Okey, wal waznu sarfi lil siyagil musagharah wa'idun li'annana nusaghiru isman thulathiyan. So bila ditanya ini wazannya apa? Fu'ailun lah. Kenapa fu'ailun? Sebab kita mentasgirkan isim yang sulasi. Bukan isim kumasi. Ini muntalikun, kumasi, mi'taf contohnya. Azhar, rubai contohnya. Tetapi kita tak tasgirkan ini, tapi tasgirkan kata nama yang 3 maka atau wazan fu'ailun. Yang ni pula fu'ailun. Usfur, musayfir. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, sekarang ni ma warada musagharan min al-a'lam. Maknanya kata nama khas yang pada asalnya memang dah ditasgirkan. Maksudnya dia punya
bongkah perkataan kata nama sebut itu musaghar ala wazan min auzan tasghir. Zuhair fu'ail. Zuhair itu kata nama yang musaghar kan? Zuhair ya tawazan fu'ail. Seolah telah ditasghirkan ataupun dia waradat musagharatan. Banu Umayyah, Banu Umayyah. Unzur Umayyah. Banu Umayyah. Sedangkan dia murakkab apa kat sini? Murakkab idhafi. Sedangkan kalau murakkab idhafi yang ditasghirkan adalah juzul awal, tapi bukan bermaksud begitu. Ya kat sini a'lamnya itu memang asalnya disebut dalam bentuk tasghir. Bukannya Bunai Umayyah. Umayyah itu memang asalnya berada pada wazan min auzan tasghir. Ulayb, Qusay, Quraisy, Abu Hurairah kan ala wazan Fuaidah. Qusayir. Okey, Ibn Qutaibah. Okey, Fuail. Malik bin Nuwairah. Okey, Nuwairah kata nama khas Nuwairah, bukan daripada perkataan nar tu yang kita belajar tadi, narun. Kan? Uyainah. Amr bin Uzainah, bukan daripada uzunun tu ditasghirkan, tapi Uzainah tu kata nama khas. Fuhairah, Yuhainah. Okey? Hal nak soal? Ada soalan? لا. Okey. Al-mabhath ba'da huwa syawazut tasghir. Apa makna syawazut tasghir? Okey, الصفحات التي بعدها هي النصوص التطبيقية على التسجيل أو الأمثلة على التسجيل. بإمكانكم أن تقرأوا بأنفسكم. أوكي. ثم هناك شواذ التسجيل، بمعنى هناك كلمات أو هناك الأسماء التي تصغر على ماذا؟ على غير القياس، بمعنى على غير ما تقتضيه القاعدة الصرفية في هذا الموضوع. Maknanya tasghir yang berlaku kata nama tersebut tidak mengikut acuan tata bahasa yang diletakkan sebagaimana kita belajar sebelum ini. Tetapi dia wujud dalam bahasa. Maknanya bukan salah, dia tidak salah. Cuma ulama menggelarnya sebagai syaz. Okey, perkataan syaz dalam bahasa kamu tak boleh fahamkan syaz bagaimana dalam fiqh. Apa maksud syaz dalam fiqh? Dalam syariah lah maksudnya. Apa maksud dia? Syaz. Apa maksud syaz dalam fiqh, dalam syariah Islamiyah? Syak, ragu-ragu. Keraguan. Bukan syak. Sekarang ni syazun. Shin alif za. Kecacatan. Kecacatan ke? Maksudnya هذا الفكر شاذ atau هذا الأمر شاذ. Terkeluar daripada dalam syariah. Syazun maksudnya apa? Terkeluar daripada janggal, menyimpang. Syazah. Contohnya qiraah syazah. Dalam qiraah contohnya kan. Menyimpang. Songsang. Menyimpang daripada apa? Hukum yang asal. Daripada syariat. Boleh kita ambil pendapat yang syaz. Tak boleh.
Dalam akidah tentu kita boleh tak pendapatnya Syaz? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Okey, secara bahasa, maknanya secara umumnya Syaz ni adalah maksudnya dia terkeluar daripada undang-undang yang telah diletakkan. Kalau maknanya kalau undang-undang tu daripada dalam syariat Islamiah, Al-Quran dan Sunnah lah. Okey, so kalau macam qiraat, contohnya qiraat syazah. Qiraat syazah maknanya yang tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang diletakkan oleh ulama qiraat untuk diterima qiraah itu mendapat pahala sebagai satu ibadat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ini periwayatan lah. Itu jika kalau syazah maknanya terkeluar ataupun dia tidak mencukupi syarat-syarat yang diletakkan. Tetapi dalam konteks bahasa kita tak boleh faham macam tu. Dia isu lain. Isu dia bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan syaz kat sini ataupun dalam konteks bahasa, iaitu hanya terkeluar daripada apa yang ulama letak sahaja. Dia tidak sekali-kali terkeluar daripada badan bahasa itu sendiri. Faham ke tak faham? Tak faham kan? Kurang jelas. Kurang jelas. Okey, Ustaz bagian logik gini. Ustaz bagian logikan begini. Bahasa Arab rekaan ulama ke ataupun bahasa Arab itu adakah dia rekaan ulama ke ataupun hasil daripada pertuturan orang Arab asli sejak zaman jahiliah sampai Islam datang, ke ataupun ulama reka-reka bahasa tu? Asal dari pertuturan Arab. Okey, itu adalah badan bahasa, tubuh bahasa. Kaedah yang kita belajar itu ulama bentuk dan ulama susun dan ulama reka. Okey. Dalam konteks bahasa, syaz itu merujuk kepada terkeluar daripada apa yang ulama letak, bukan terkeluar daripada badan bahasa. Jelas? Jelas. Jadi ni benda tu salah. Jelas. Benda tu salah ke betul sekalipun dia syaz? Betul. Betul. Tetapi kebanyakan sekolah, terutama sekolah yang berpegang pada turas, dia tidak akan memahami dengan cara begitu. Dia akan menganaktirikan penggunaan yang syaz ini. Ini penggunaan yang remeh ataupun dia kata tak banyak ni. Dia tak tally dengan kaedah, dia tak banyak. Dia sikit penggunaan qalil, nadir. Kamu belajar nahwu kan, ada tak pernah jumpa buat ungkapan-ungkapan tersebut? Ada nadir, ada qalil, ada qabih. Okay, pernah dengar ataupun tak pernah dengar tu sepatutnya pernah dengar lah. Sebabnya kamu deal dengan beberapa qiraat contohnya. Ada qalil, ada nadir. Itu maksudnya. Tapi kefahaman yang sepatutnya kamu kena faham begitu. Ada dua sebenarnya sumber yang maknanya berbeza. Kenapa beza dengan syariah? Syariah, ulama kumpul bahan syariat, ada tak yang tercecir? Ataupun ada tak kebarangkalian ulama tercecir dalam pengumpulan bahan undang-undang dalam syariah, Al-Quran maupun hadis, ada tak yang tercecir? Ada tercecir. Ya ke? Ada tak Al-Quran lain selain daripada Al-Quran yang kita pegang sekarang? Tak ada. Mana ada? Mana mungkin tercecir, mana mungkin? Sebab itu merupakan wahyu. Bahasa wahyu ke manusia buat? Allah buat. Bahasa ni, siapa yang melahirkan bahasa? Yang menuturkan bahasa Allah tu? Tak, manusia. Tu kena beza. Dia tak boleh kita faham duk syaz ini dengan syaz syariah benda sama. Tak boleh. Tapi kebanyakan orang menyamakan sama, pukul rata. Menyebabkan kefahaman orang itu ataupun kefahaman individu tersebut agak timpang ataupun agak memandang remeh. Bila kata syaz tak payah baca, ni benda-benda yang tak tadi dengan kaedah tak payah baca. Ataupun ni nilainya tak ada, ataupun dia punya penggunaan tak banyak pun, ataupun sikit, benda yang melanggar kaedah. Bagaimana kalau kamu cakap macam tu, benda tu wujud dalam qiraat Quraniah? Saya bagi satu contoh. Contoh bukan dia tidak boleh pakai tafsir lah. Maknanya kalau kita tidak memahami sebagaimana Ustaz terangkan tadi. Kamu belajar inna wa akhwatuha, betul tak? Dah belajar kan inna wa akhwatuha.
Dah. Ya. Okey, apa amalan inna? Menasabkan isim selepasnya dan juga merafa'kan khabar. Semua orang boleh faham dan memang akan ingat, dan itulah kaedah yang mengatakan. Betul tak begitu? Betul. Okey. Dalam qiraat yang mana qiraat yang mutawatirah, 5 daripadanya tak tally langsung dengan kaedah kita belajar. You nak kata apa? Maknanya kalau kita nak berpegang syaz ni, yang benda-benda yang keluar dari kaedah ni, benda yang remeh-temeh je ni, dia tak penting, dia benda-benda sikit. Macam mana nak Ustaz nak membawa kefahaman bagai begitu kalau Ustaz faham bila nak deal dengan qiraat Quraniyah yang mutawatirah? Apa penjelasannya? Ini belum tengok pada hadis lagi. Ini bukan tengok safhah yang selepasnya dalam bab tasghir. In talaqu bina ila unaisiyani qad rabana sya'nuhu. Okey, walaupun dalam buku ni tidak ditakhrijkan, mungkin kamu boleh nanti takhrijkan hadis tersebut. Di sini riwayat mana? Okey. Unaisian. Itu je, tak je syaz. Syaz. Dia terkeluar daripada kaedah saraf. Tapi kalau ia benar daripada lisan Ar-Rasul SAW, bagaimana kamu nak jawab? Adakah dengan membawa kefahaman ni remeh-temeh punya penggunaan, dia tak banyak? No. Bukan begitu. Maknanya kefahaman kamu tentang kaedah kena perbaiki. Bukannya ayat Quran atau hadis itu kena dibaiki, kena betulkan, jadikan kaedah ikut kaedah. Bukan begitu. Sebab kaedah bukan wahyu, tetapi usaha ulama yang mereka ataupun yang cuba diletakkan ataupun cuba melalui ijtihad ulama kita dalam meletakkan kaedah tersebut. Itu kena faham. Tapi syariah tak boleh. No way. Memang very concrete. Sebabnya itu melibatkan wahyu. Sumbernya wahyu, habis. Orang tak boleh nak tadakhul. Tidak boleh campur tangan. Tapi bahasa yang mengumpulnya adalah sumber-sumber bahasa dikumpul oleh para ulama kita, yang menyebabkan beberapa bahan itu tidak dikumpul ataupun tidak mampu dikumpul oleh semua. Macam contohnya, Ustaz sekarang nak buat menggubal tata bahasa yang pakai oleh para pelajar KBB 194. Hari ini Ustaz interview Asma' Nusaibah. Kumpul semua bahan bahasa yang Asma' Nusaibah tuturkan. Esok Khairul Sabirin, lusa Nasharuddin, kemudian Nur Adilah. Bila Ustaz pergi pindah daripada individu ke individu, berkemungkinan tak Asma' Nusaibah akan menggunakan uslub yang baru yang Ustaz tak pernah dengar? Mungkin. Ya, itulah nature manusia. Dia akan ada kemampuan untuk membina ayat-ayat yang baru sekalipun kita tak pernah dengar. So bagaimana ulama undur balik? Memang tak akan undur balik. Itu nature bahasa. Nature syariah tak sama. Quran memang itulah yang ada kita. Tidak ada itu Syiah punya pahaman tu, dia kata itu tak boleh pakai lah. Sebab itu Quran kita satu, itu satu makna. Bila satu je valid satu. Bila kata syaz sebenarnya tak boleh pegang dah. Tapi konteks bahasa tak boleh faham macam tu. So integrasi akli dan nakli, orang syariah faham lain. Perlu dipaham dengan cara begitu. Orang bahasa macam mana integrasi akli nakli dalam konteks bahasa pun berbeza. Tak boleh sama. Tak boleh cedok pemikiran tu. Lepas tu bila ada orang tanya, NC tanya Ustaz, banyak Ustaz, lepas tu kita tu je mentor, Ustaz menti dia, Ustaz tak bersetuju dengan pendekatan integrasi akli nakli yang ada dekat UC. Sebab dia pukul rata. Apa dia punya perbezaannya? Mereka menganggap ungkapan orang Arab Jahiliyah itu akal, bukan nakal. Itu sumber akli, bukan nakli. Sebab dia kiaskan itu kan manusia tuturkan. Ada kerja faham macam tu. Sedangkan ulama kumpul bahan tu berdasarkan apa yang orang Arab tuturkan ke ataupun ulama tuturkan. Kalau ulama tuturkan itu akal dia, itu baru akal. Tetapi oleh kerana bahan itu bukan atas dasar akal, tapi dikumpul melalui nakal, antarikun nakal. Awas nakal. Kamu kena faham ni, pelajar Jina ni, integrasi akli nakli, Ustaz kena terangkan juga. Apa maksud nakli? Cara bahasa mudahnya, apa maksud nakli?
Ya, Fatin, apa maksud nakli? Nasaruddin, apa maksud nakli? Berdasarkan wahyu. Itu saja kamu faham dan itu saja yang mesti faham. Ini masalah kita. Masalah kita itu hanya tertakluk kepada syariah semata-mata. Bahasa Arab no way. Ya, pegangnya itu plus satu lagi kalamul Arab. Tapi benda ni tak terpakai. Tak baca ke al-iqtirah fi usulin nahwu. Lepas ni kamu baca ni habis kelas ni cuba kamu cari ke internet al-iqtirah, tulis je al-iqtirah fi usulin nahwu karangan Al-Imam Suyuti. Tengok apa maksud nakli dalam konteks bahasa Arab, dalam konteks bahasa. Al-iqtirah al-iqtirah fi usul an-nahw. Ini tak faham lagi mana macam mana kita nak integrasi tapi dalam keadaan kita tak faham. Okey, dalam konteks bahasa nakli ada 3 sumber. Okey, Al-Quran, hadis dan juga kalamul Arab. So kalamul Arab terdiri daripada sumber nakli. Sebab apa? Sebab bukan ulama reka cipta ungkapan Arab, tapi ulama sendiri yang cara amanahnya mengumpul bahan tersebut yang sampai kepada kita sampai sekarang melalui periwayatan. Sebab tu kamu jumpa Diwanul Arab kan, adab Affan, diwan syair tu kan, itu melalui periwayatan lah. Maknanya nakli itu apa yang sampai kepada kita melalui jalan periwayatan, itulah nakli. Al-Quran melalui periwayatan ke ataupun bukan? Al-Quran ada tak periwayatan? Riwayatan. Hadis? Riwayat. Syair? Tuturan. Syair Arab? Tuturan. Pertuturan. Periwayatan. Mana kamu tak buka diwan syair lagi ni? Tolong buka. Kamu belajar sastra Islam macam mana tak buka diwan syair? Syair yang sampai kepada kita itu pun melalui periwayatan. Oleh kerana itu kamu akan jumpa nanti syair ada pelbagai baris. Qiraat, kenapa ada pelbagai baris? Sebab apabila melalui periwayatan orang per orang, barangkali perubahan itu barangkali kemungkinan wujud. Tetapi bila berubah pun Rasulullah masih mengakui bahawa benda itu masih betul. Benda periwayatan, benda-benda yang sampai kepada kita melalui periwayatan. Macam bahasa mudah ginilah. Kalau benda-benda sampai kepada kita melalui cerita perorangan, totally semua sama ke ceritanya? Nature periwayatan tu. Semua akan sama sebiji ke? Tak mungkin. Barangkali mungkin ada berbeza. Memang mungkin ada. Itulah nature apabila ilmu itu sampai kepada kita melalui periwayatan. Hadis pun pelbagai lafaz, Al-Quran qiraat pun pelbagai lafaz, syair pun pelbagai lafaz. Dan kadang-kadang kepelbagaian lafaz itu melanggar kaedah yang ulama letak. Okey, itu dia punya asas yang kamu kena faham daripada sekarang, di mana integrasi akli nakli dalam konteks bahasa bukan macam orang syariah faham. Yang itu diorang faham macam tu, kita kena tambah satu lagi kalamul Arab, sebab itu bukan rekaan ulama tetapi ulama kumpul bahan itu dengan amanah tanpa ada campur tangan daripada ulama berubah-ubah. Okey. So begitu juga dalam bab tasghir kita ada beberapa al-asma al-musaghar allati takhruj 'an al-qiyas. ولذلك يجب أن تعرفوا المثال على ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى أنيسيان. Okey, ada soalan? Yang lain-lain tu boleh baca dah pukul 11. Sebabnya yang lain-lain tu lebih kepada contoh dan huraian kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang kita dah uraikan tadi dah. Boleh tengok dan baca satu persatu bagaimana ditafsirkan dia. Contohnya perkataan Thadiyun Sudai, okey, Sahab Suhaib tadi dah ada. Okey, Ismail, contoh Ismail, kata nama Allah Ismail kan, Sumail, boleh baca.
Ibrahim. Usturah, Usaitirah. Okey, so boleh baca satu persatu. Kalau tidak ada, okey, ada yang benda tak faham boleh message dekat ni lah. Instagram pula, Telegram. Okey. Yes, Okay. Ada soalan? ada Ustaz. Ha? Ada soalan tak? Video dah buat dah, video mentang. So kena buat video mentang kena buat. Ustaz tak nak lebih 10 minit dengan tempoh 10 minit. So pastikan bila masa 10 minit ni fokus kepada isi lah. Bukan yang memperkenalkan diri saya, nama Ismi, rakam Jami, kata. Jangan buang masa dengan benda tu. Nama-nama tu bila kata video, you boleh edit. Kan? Peluang untuk edit tu ada. Contohnya malam perkenalkan diri, tak perlu kenal diri. Maknanya bila you cakap je kat bawah tu ada nama kamu dan nama metrik. Tak ada nama pun, nama metrik pun dah cukup. Saya boleh detect siapa dia tu lah. Untuk bagi markah. So kamu, pembentangan kamu berdasarkan apakah poin-poin yang ada dekat kamu punya bahas lah. Fokus kepada apa yang kamu punya bahas. Maknanya 2 in 1. Mudah bagi kamu. Saya tak nak bagi assignment lain, assignment betul lain, pembentangan lain. Itu lagi beban kamu nanti. Kan? So, maknanya kamu fokus kamu punya bahas yang bertulis tadi, dah dapat dapatan semua, dah kemas semua, kamu hanya mempersembahkan dalam bentuk video. So, hasil yang sama, produk yang sama. Cuma persembahan yang berbeza, bertulis dan juga dalam bentuk video. Okey, so pastikan setiap individu membentang. Pak Ustaz akan menilai pembentangan itu per individu. Kamu tak ada je dalam video tu, memang macam mana nak berakal. Okey, so pastikan setiap orang membentang. Okey, membentang dengan baik. Okey, kalau tidak ada soalan tak berkaitan dengan tu? Nak hantar ke mana nanti saya akan bagi tahu semula, tapi mungkin dalam bentuk video lah. Okey, ada soalan lain? Tiada? Tak ada Ustaz. Okey, syukran lakum ala hudurikum wa la tansaw an tu'abbi'u kashfal hudur. Jangan lupa untuk isi form kehadiran yang saya bagi pada hari tadi. Semua dah isi kan? Okey, kita tengok kafaratul jalsah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri